Bangsa yang hidup akan tetap hidup selama bangsa itu tidak melupakan jasa pahlawannya. Dan bumi tercinta ini disinari biru-biru kasihmu meresapkan keringat pengorbananmu. Di sini didirikan merdu simbol ketokohanmu. Almarhum Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, kemudian Malaysia yang pertama. Kepimpinannya bermula dari 31 Ogos tahun 1957 hingga 22 September tahun 1970. Putera almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan Mak Cik Menjelara ini hidup penuh kesederhanaan. Pendidikan awalnya bermula di Sekolah Sultan Abdul Hamid, kemudian mengikut abangnya Tunku Yusof menuntut di Sekolah Dep Serindir Bangkok. Bila abangnya terkorban dalam perang, Tunku pulang ke Kedah dan meneruskan pengajian di Penang Free School. Pada tahun 1922, Tunku melanjutkan pelajaran ke England hingga mendapat ijazah dari St. Catherine College. Pada tahun 1946, Tunku ke England semula dan pulang dengan ijazah undang-undang 2 tahun kemudian. Penglibatannya dalam hal-hal pentadbiran kerajaan bermula semenjak awal tahun 1931 apabila lulus pengajian sarjana di England. Usaha menentang Malayan Union yang dipelopori UMNO di bawah pimpinan Dato' On Jaafar semakin rancak memercikkan semangat perjuangannya ke arah kemerdekaan tanah air. Kepimpinannya diperlukan bila Malayan Union terkubur dalam tahun 1948. Perikatan UMNO, MCA dan MIC ditubuhkan pada tahun 1953 untuk merintis jalan ke arah pilihan raya pada bulan Julai tahun 1955. Perikatan UMNO, MCA dan MIC diberi mandat mutlak dan Tunku dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu berkerajaan sendiri. Tunku dan rakan-rakannya mula mengatur langkah ke arah kemerdekaan penuh. Bagaimanapun komunis masih mengancam keamanan. Parti Komunis Melaya yang diharamkan terus menjadi penghalang kemerdekaan. Keamanan tergugah. Tetapi Tunku berazam kuat untuk memastikan pengganas dihancurkan. Darurat mahu ditamatkan. Kerajaan pimpinan Tunku diberi sokongan padu dalam menentang pengganas komunis. Pertemuannya dengan pengganas komunis pimpinan Jinping di Baling, Kedah menjadi satu peristiwa amat bersejarah bagi Tunku dalam usahanya mencari perdamaian. Rundingan merintis jalan ke arah kemerdekaan penuh bermula di rumah Lancaster, London pada 18 Januari tahun 1956. Siri persidangan membawa kepada termeterai perjanjian kemerdekaan pada tahun 1956. Peristiwa itu merupakan titik kemuncak pencapaian cita-cita Tunku. Di Padang Bandar Hilir Melaka, ribuan rakyat menyambut kepulangan Tunku dan rombongan membawa tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Merdeka! Merdeka! Tepat tengah malam 30 Ogos 1957, Tunku dengan linangan air mata gembira, penuh kesyukuran menyaksikan bendera Union Jack diturunkan. Kelairahan dan kesyukuran rakyat menyambut merdeka terasa di mana-mana pelosok tanah air. Bagi Tunku, janjinya kepada rakyat hendak membebaskan negara dari cengkaman penjajah sejak bertahun-tahun lamanya sudah tertunai. Hasrat dan doanya mencapai kemerdekaan secara aman kini terkabul. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Tunku menyedari kemerdekaan bererti cabaran mengisinya lebih besar. Kemudahan infrastruktur diperbanyaki. Projek untuk meningkatkan syiar agama dirancang dan dilaksanakan. Allahu Akbar. Tunku amat prihatin terhadap kebajikan masyarakat Islam yang menyahut seruan menunaikan rukun Islam kelima. Perhatian beratnya terhadap agama jelas terserlah dari ideanya mengadakan tilawah Al-Quran kebangsaan dan antarabangsa sebagai aktiviti tahunan. Usahanya merapatkan hubungan dan perpaduan di kalangan negara-negara Islam di dunia berterusan hinggalah ke akhir hayatnya. Ini adalah kerana kekuatan pribadi dan kecintaannya terhadap agama. Tunku ingin melihat rakyat dan negara menjadi anggota masyarakat sejagat, meningkatkan rangkaian telekomunikasi. Rangkaian perhubungan jalan raya di serata negara dan perubatan dan kesihatan mahu ditingkatkan untuk dinikmati oleh rakyat di bandar-bandar dan desa. Jiwanya jiwa rakyat, hati dan bahasanya jiwa seni. Perhubungan darat, laut dan udara mahu dikembang dan dipermodernkannya. Cita-cita utamanya ialah melihat negara yang baru mencapai kemerdekaan ini setanding dengan negara-negara maju di dunia. Peluang pekerjaan harus terbuka luas kepada semua lapisan rakyat berbagai keturunan. Tunku ingin melihat pelaburan asing meningkat dari masa ke semasa. Dalam usaha mengenalkan negara ke seluruh dunia dan dalam pada itu berusaha meningkatkan persahabatan serta menarik pelaburan asing, Tunku mengunjungi beberapa buah negara di dunia. Sama ada ke Sri Lanka, Filipina, negara-negara Eropah, Timur Tengah, Amerika Syarikat, Jepun ataupun Australia dan New Zealand. Tunku sentiasa diberi sambutan hangat dan mesra oleh setiap pemimpin negara yang dilawati. Hubungannya dengan pemimpin-pemimpin utama dunia seperti Presiden Eisenhower bagi Amerika Syarikat, Jawaharlal Nehru India, pemimpin Jerman, malah Maharaja Jepun dan pemimpin China dan negara-negara Timur Jauh jelas mesra. Tunku disegani dan dihormati di mana sahaja beliau melawat. Pendirian Tunku amat jelas dan tegas, bersahabat dengan semua negara yang menghormati kedaulatan negaranya. Semenjak dari bangku sekolah, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj adalah seorang peminat sukan yang utama. Tunku mengambil inisiatif dalam pembinaan Stadium Merdeka dan memulakan aktiviti Pesta Bola Merdeka pada tahun 1957. Di samping menjadi Presiden Persekutuan Bola Sepak Melaya, Tunku juga mempelopori galakan beberapa aktiviti sukan yang lain. Darah seni dalam tubuhnya meliputi minatnya yang mendalam terhadap teater dan filem. Hasratnya ingin melihat rantau Asia Tenggara sepakat dan bermuafakat amat ketara bila Tunku mencetuskan idea mewujudkan Mevilindo, Pakatan Persekutuan Tanah Melayu, Indonesia dan Filipina. Mengilhamkan penubuhan ASA, Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara pada tahun 1959, Tunku menemui pemimpin-pemimpin Indonesia dan Filipina untuk mengeratkan tali persahabatan serantau melalui suatu pertubuhan. Dalam ucapan beliau kepada Persatuan Wartawan Asia di Singapura dalam tahun 1961, Tunku meluahkan cadangan penyatuan politik negeri-negeri jajahan takluk British, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei dalam satu gagasan.
Beberapa pertemuan dengan pemimpin-pemimpin negeri-negeri tersebut diadakan tidak lama selepas kenyataannya itu. Dari tinjauan awal itu, bermula gerakan menubuhkan Malaysia. Bangkangan dari cadangannya itu mula disuarakan. Tunku bersikap terbuka. Dia mendapatkan kerjasama pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk mengesahkan pendapat rakyat. Suruhanjaya Kobold adalah salah satu institusi antarabangsa yang melakukan tinjauan bebas di Sabah dan Sarawak. Tunku dengan gigihnya memberi penerangan dan menemui rakyat Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Tanpa mengenal penat dan jemu, Tunku menjelajah ke setiap wilayah. Peristiwa konfrontasi memilukan hatinya, tetapi terpaksa dihadapi dengan tabah. Bantahan dari Presiden Soekarno dan Makapagal merupakan peristiwa yang mengecewakan Tunku. Tunku berusaha mendapatkan restu bangsa-bangsa bersatu. Usahanya untuk menyenangkan hati semua pihak tidak mudah dipatahkan. Semangat dan azamnya mahu melaksanakan hasrat dan kehendak rakyat wilayah-wilayah Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei semakin kental. Pertubuhan dunia itu mengesahkan suara hati rakyat. Segala rintangan telah dapat diatasi. Sungguh pun peristiwa di Brunei mencacatkan kelicinan penubuhan Malaysia. Perjanjian melaksanakan gagasan itu tetap diadakan di London. Akhirnya disetujui peristiharan Malaysia 16 September 1963 tanpa Brunei Darussalam. Federation of Malaysia will be born on the 31st of August. But we are about now to sign the birth certificate. The agreement which we have reached among us is the product of much anxious thought, careful consultation, and keen argument. These processes have continued up to the last possible moment. Nations, like the human beings who comprise them, do not depend for their happiness and prosperity on legal documents, although it is very convenient to have them. National happiness and prosperity are determined, partly of course, by natural resources, but more still by the hearts and wills of the people, and by the quality of their leadership. And in all these respects, Malaysia is well endowed. It is my prayer that this Malaysia which is about to be formed and which is about to be born will be a happy Malaysia. It has been referred to from time to time as a greater Malaysia from the Western quarters. They all refer to it as an absolute necessity. From the other quarters who are opposed to Malaysia, they say it is imperialist design. And so, to all of us who know what it means, we know it is going to be a happy Malaysia, which promises something great for all the people concerned living in these territories. Kelahiran Malaysia merupakan satu lagi detik bersejarah dalam kehidupan Tunku. Penubuhan Malaysia juga mencetuskan babak baru yang lebih mencabar bagi Tunku. Konfrontasi semakin hebat. Keadaan dalam negeri goncang dan tergugat. Tetapi ketabahan, semangat dan azam Tunku mahu menjayakan Malaysia tetap kental.
Stadium Merdeka sekali lagi mencatat sejarah. 16 September 1963, peristiharan Malaysia pun dibuat. Mulai daripada 16 hari bulan September tahun 1963, Malaysia yang mengandungi negeri Pahang, negeri Terengganu, negeri Kedah, negeri Johor, negeri Sembilan, negeri Kelantan, negeri Selangor, negeri Perak, negeri Perlis, negeri Pulau Pinang, negeri Melaka, negeri Singapura, negeri Sabah dan negeri Sarawak dengan izin dan kehendak Allah Rabbil Alamin akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat serta berasas kebebasan dan keadilan dan sentiasa mempertahankan serta memeliharakan keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dalam dunia ini. Merdeka! 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 Sambutan dan tahniah dari pelosok tanah air mencurah tiba. Di mana saja Tunku berada, akan ada yang memberi tahniah dan sambutan mesra. Keriangan di wajahnya bukanlah gambaran sebenar di hatinya, kerana tahun-tahun 1963 hingga 1969 merupakan detik-detik yang paling banyak melukakan hati Tunku. Kempen pilihan raya Malaysia yang pertama memercikkan faham perkauman yang amat jijik dan hodoh pada pandangan dan hati nurani Tunku. Pilihan raya yang dijadualkan pada 10 Mei 1969 tetap diteruskan walaupun peristiwa hukuman bunuh terhadap 2 orang belia yang ditangkap mengkhianati negara di Labis menjadi gejala yang menggugat ketenteraman pilihan raya. Tunku memperolehi kemenangan besar, gambaran terhadap kesetiaan dan sokongan padu rakyat yang tidak berbelah bagi. Tetapi ketenangan air di permukaan danau rupa-rupanya berkocak di dasar. Jiwa Tunku juga turut dikoncang. Sungguh pun beliau masih berupaya menyembunyikan kegelisahan hatinya. Anasir-anasir komunis mengambil kesempatan dari keadaan yang tidak menyenangkan melanda negara. Satu perarakan yang dikatakan sebagai perarakan pengebumian telah mencetuskan huru-hara. Pada 13 Mei 1969 menjadi satu tarikh yang tertulis sebagai babak hitam sejarah negara. Rusuhan 13 Mei. Namun, keprihatinan terhadap nasib rakyat tetap subur. Mangsa-mangsa rusuhan dilawatinya semasa perintah berkurung. Kepimpinan Tunku semakin tergugat. Demonstrasi pelajar-pelajar dan suara-suara lantang memintanya menyerahkan kuasa kepada pemimpin-pemimpin muda yang inginkan perubahan didengar dan diterimanya dengan tenang.
Pada 19 Ogos 1970, Tunku mengumumkan hasratnya untuk mengundurkan diri. Tarikh pilihannya ialah sehari selepas anak saudaranya Sultan Kedah diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 21 September 1970. Baginya, pengunduran itu adalah untuk memberi laluan kepada Tun Abdul Razak Husin, seorang sahabat karib yang telah bersama-sama mengasaskan sebuah negara merdeka, sebuah Malaysia yang mahu dijadikan terus harmoni tanpa Singapura yang dipisah dari Malaysia pada 9 September 1965. Tun Razak amat menyedari betapa kuat azam Tunku hendak mewujudkan perpaduan di kalangan negara-negara Islam. Dalam satu jamuan perpisahan di bangunan Parlimen pada 22 September 1970, Tunku dengan lantang menyatakan hasratnya itu. Semasa menjadi Perdana Menteri lagi, Tunku telah merintis jalan ke arah cita-cita itu apabila beliau berjaya meyakinkan negara-negara Islam beri perlunya penubuhan sebuah Sekretariat Islam. Persetujuan sidang ketua-ketua kerajaan negara-negara Islam di Rabat, Maghribi pada bulan September 1969 itu rupa-rupanya ditakdirkan untuk memenuhi hasrat dan cita-cita peribadi Tunku sendiri. Menerima pelantikan sebagai Setiausaha Agung pertama Sekretariat Islam. Pelantikan itu disampaikan sendiri oleh Malik Faisal semasa kunjungan Raja Arab Saudi itu ke Kuala Lumpur pada bulan Jun tahun 1979. Jeddah, Arab Saudi jadi perhatian dunia Islam dan Tunku sebagai Setiausaha Agung Sekretariat Islam menunjangi usaha merapatkan hubungan dan kerjasama di kalangan negara-negara Islam di dunia. Tunku menjelajah ke beberapa buah negara Islam, menyeru keanggotaan Sekretariat Islam diperkuat untuk menangani berbagai-bagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara Islam. Di tanah air sendiri, Tunku terus cergas dalam kerja-kerja keagamaan dan kebajikan. Lama sebelum mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, Tunku telah pun menubuhkan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM. Sebaik tamat perkhidmatan di Jeddah, Tunku memberi perhatian penuh kepada PERKIM. Namanya telah menjadi sebutan di mana-mana jua terdapat masyarakat Islam minoriti. Tunku melawat negeri-negeri di mana terdapat minoriti Islam seperti di Australia, Filipina, Eropah Timur, Kemboja, Vietnam, Tanah Besar China, Korea, negara-negara Afrika dan Latin. Dalam tiap-tiap lawatan, Tunku mengusahakan pembinaan tempat-tempat ibadah dan institusi-institusi pengajian Islam. Pada usia 71 tahun, beliau masih menulis untuk sebuah akhbar tempatan. Usianya mulai meniti zaman, tetapi Tunku tetap cergas. Sebagai negarawan ulung Commonwealth dan dunia Islam, Tunku terus dikunjungi oleh pemimpin-pemimpin dunia yang melawat Malaysia. Dalam setiap pertemuan, para pemimpin dunia bagaikan terpikat oleh kata-kata bestarinya. Dalam kehuzuran, Tunku dengan kekayaan watak semula jadi terus menabur nasihat kepada pemimpin selepas generasinya. Rakan dan taulan, sanak saudara jauh dan dekat tetap di sampingnya tiap-tiap kali disambut hari ulang tahunnya. Pada hari jadinya yang ke-84, semacam mula terungkap babak-babak akhir hidupnya. Negarawan ulung ini seperti insan keramat, uzur tetapi terus dihormati dan disanjung tinggi oleh rakan dan lawan. Pada usia 86 tahun, dia sering dirawat penuh cermat dan kasih sayang. Majlis-majlis doa selamat diadakan di merata tempat di seluruh negara. Setiap insan Malaysia yang hidup terlalu kasihkannya, tetapi Tuhan Maha mengasihi. Kembalinya ke rahmatullah diratapi rakyat berbagai kaum dan agama. Malaysia berkabung kepiluan. Dunia terasa kehilangan seorang rakan, pemimpin demokrasi, bapa kemerdekaan, bapa perpaduan.
Pemimpin-pemimpin dan rakyat kecil, besar, tua, muda, rakan dan lawan politik merasakan kehilangannya. Tunku tetap dihormati hingga ke akhir hayat. Tunku bapa kemerdekaan, negarawan yang telah menghabiskan hayatnya menyemai benih-benih kemesraan sesama insan berbagai keturunan, adalah seorang patriot bangsa dan negara yang tetap dikenangi sepanjang zaman. Perjuangan hidupnya bermula dari istana, dibesar dan didewasakan di kalangan rakyat biasa, hinggalah diangkat menjadi pemimpin, akan tetap dihargai oleh bangsa yang tahu mengenang budi. Di Alustar Kedah, negeri tanah tumpah darahnya, rakyat setiap lapisan meratapi pemergiannya bagaikan anak kehilangan bapa tempat bergantung. Kepada rakan-rakan seperjuangan, kata-katanya semasa mengambil alih pucuk pimpinan UMNO pada 26 Ogos 1951 tetap terpahat di jiwa. Katanya antara lain, sebesar-besar tujuan orang Melayu ialah untuk mengatur dan memelihara keamanan negara, menjaga keselamatan semua bangsa penduduk dan mengukuhkan persahabatan. Anak raja berjiwa rakyat yang akhirnya disemadikan di makam diraja Langgar ini telah membekalkan kepada generasi turun-temurun satu warisan yang amat berharga, kemerdekaan, kedaulatan dan keharmonian kaum. Falsafah dan pegangan hidupnya tetap menjadi warisan generasi hari ini dan akan datang. Allahu Rabbi wa Muhammadun biyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wal muslimuna ikhwani wa ana ishtu wa muttu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Riwayat hidup almarhum yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj bagaikan penuh hikmat pesanan. Gagal dalam kemuliaan adalah lebih baik dari senang dalam kehinaan. Dan di sini, dalam pustaka peringatan ini, diabadikan satu legasi keharmonian hidup antara kaum yang menjadi tunjang kekuatan bangsa dan negara Malaysia. Negara merdeka yang diasaskan oleh almarhum yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Putra Negara.